اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 16. Muka surat 16 baik ke 18 daripada atas. Muka surat 16 baik ke 18 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun, ini suatu fasal, suatu ceraian. Bermula takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram 21 syarat. Untuk sah rukun yang kedua daripada 13 rukun takbiratul ihram, untuk sah ada 21 syarat. Hak ni dalam kitab Hidayatus Sibyan, petunjuk bagi orang yang baru belajar. Hidayatus Sibyan, petunjuk kepada orang baru belajar. Sibyan ni asal maknanya kanak-kanak. Jadi kanak-kanak di sini orang yang baru belajar. Makna kanak-kanak di sini bukan kanak-kanak umur lah, kanak-kanak ilmu. Kanak-kanak ilmu. Umur mungkin tua, dia dalam cari ilmu ni umur tidak dibicarakan. Cari ilmu ni dibicarakan tahap ilmu, tahap permulaan, tahap kanak-kanak, tahap pertengahan, tahap yang lebih tinggi. Tahap ilmu tu ada. Dan tahap ilmu tu, tahap ilmu masing-masing tu, wajib kena susun molek. Adapun tahap umur tahun tu, ada kira. Ada kira tu. Tahap umur kira tahun tu. Umur berapa tak kira. Kalau kata umur dia budak lagi tapi tahap ilmu dia tinggi lah. Umur dia tua dah tapi tahap ilmunya kanak-kanak lah. Dia gitu. Bukan kepada umur, tapi tahap ilmu itu memang dia ambil kira. Kita dalam belajar wajib kena jaga tahap ilmu. Hak permulaan, kemudian naik pula sedikit hak pertengahan, secara beransur-ansur, secara tadrij, secara beransur-ansur. Dia tak boleh nak lompat-lompat ilmu ni, tak boleh nak lompat-lompat. Kalau ilmu dunia pandai letak, ilmu tahap tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, tu je tu. Dikit tahap ilmu. Jadi hak dalam kitab Hidayatus Sibyan ni kira hak fardu ain.
hak tahap permulaan yang kita kena wajib kita kena jaga tahap keutamaan ilmu ni tahap mana. Hak utama kita tahap permulaan, tahap fardu ain. Jadi hak belajar setakat bilang rukun 13 tu, waktu tu kalau kita katalah tahap umur 5-6 tahun, budak sekolah tadika, budak sekolah pasti tu. Tak? Budak sekolah tadika, budak sekolah pasti. Ada tak dia ajar rukun semayang 13 tu? Ada ajar tak? Ada rasanya tak? Tadika ke pasti ada ajar. Rukun semayang hak 13. Tapi apakah syarat bagi tiap-tiap rukun? Tak pernah belajar. Maknanya kita ni ilmu semayang tiang agama bukan tahap sekolah rendah, tahap sekolah tadika aja. Ini kita berada di bulan Rejab ni. Bulan Rejab kan, kerajaan kan dia ni panggil bulan solat. Ni bulan Rejab, bulan solat. Tiang agama solat ni. Tiba-tiba ilmu solat kita bukan kata tahap sekolah menengah, tahap sekolah rendah pun tidak, tahap sekolah tadika. Hanya bilang rukun 13 sahaja. Budak-budak ni kalau rukun 13 tu bukan kata 5-6 tahun tadika lah. 4 tahun hak rajin, hak cergah tu reti dah dianya. Hak bilang rukun 13. Tambahan pula kalau kita jenis hak ada poster apa tepek dinding untuk budak-budak tu, sama telah lah. Sama telah lah. Tambahan pula budak-budak 4 tahun ni kadang-kadang di semayang dah turut-turut belakang. Cara dia lah. Maknanya boleh tahu dah hak rukun 13. Boleh bilang, boleh sebut dah. Hak kita nak kena belajar fardu ainnya, pembicaraan bagi tiap-tiap satu rukun, syarat bagi tiap-tiap satu rukun. Contoh terdahulu bicara bab rukun yang pertama, rukun niat. Banyak kuliah kita. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan budak tahu. 2-3 bulan juga. Maknanya kalau 2-3 bulan boleh 10 minggu barangkali. Lebih pun tak tahu tak tengok pula. Membicarakan rukun niat. Ada 4 martabat. Martabat yang pertama, wajib niat qasad sahaja. Martabat yang kedua, qasad dan ta'ayyun. Martabat ketiga, qasad ta'arud ta'ayyun. Martabat yang keempat, qasad ta'arud ta'ayyun ta'ayyun nafsah. Ada 4 martabat. Tapi ada orang yang memang saya jumpa orang tua dah, qasad ta'arud ta'ayyun tak pernah dengar perkataan qasad ta'arud ta'ayyun. Yang dengarnya macam mana? Niat, takbir, berdiri, Fatihah, rokok, iktidah. Tu tadi lah. Tadi kalau tu. Ni cerita orang tua ni. Orang yang semayang bang. Bukan tua-tua baru nak semayang, baru nak belajar. Kalau dia tak semayang bang selama ni, tua-tua bertaubat insafnya nak semayang, baru nak belajar bab qasad ta'arud ta'ayyun tu tak pelik. Semayang daripada muda lagi, tapi tak pernah belajar pun apakah yang wajib diniatkan. Niat imam, niat makmum, apa hukum dia? Tu. Bukan hanya sebut niat sahaja. Ni kita nak masuk pula kepada rukun yang kedua, takbiratul ihram. Untuk sah rukun dia takbiratul ihram ni ada 21 syarat. Untuk sah rukun takbiratul ihram, diletak nama takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan perkara yang halal sebelum takbir. Takbir yang mengharamkan perkara yang halal sebelum takbir. Sebelum takbir
bercakap-cakap halal, dia haram dah, batal semayang. Sebelum sebelum takbir, bergerak banyak mana pun halal. Tapi lepas takbir bergerak 3 kali turut-turut haram, batal semayang. Sebelum takbir makan minum halal, lepas takbir je tak boleh nak makan, tak boleh nak minum dah. Ni tu takbiratul ihram. Satu lagi yang dipanggil takbir intiqalat. Sembahyang dimulai dengan takbiratul ihram adalah khususiah kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummah dahulu ada sembahyang dimulai dengan tasbih, ada sembahyang dimulai dengan tahmid. Hak ummah-ummah terdahulu. Sebab sembahyang bukannya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat ummah-ummah terdahulu pun ada dah sembahyang. Tapi cara sembahyang tak samalah. Cara sembahyang tak sama. Jadi dimulai sembahyang dengan takbiratul ihram, Allahu akbar, adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam jua. Syariat khususiah kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususiah ni syariat yang tertentu, hanya disyariatkan kepada ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya kenapa dimulai sembahyang dengan takbiratul ihram Allahu akbar, untuk menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. Jadi untuk sentiasa menghadirkan kebesaran Allah dalam hati kita, berpindah je rukun Allahu akbar, berpindah rukun Allahu akbar. Bukan dimulai sahaja. Dimulai dengan Allahu akbar untuk menghadirkan di hati kita akan kebesaran Allah Ta'ala. Kemudian nak berpindah rukun je Allahu akbar, Allahu akbar, untuk saya ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat ada 21 ni, kita bunyi banyak lah, tapi hak asas-asas je ni 21 ni. Tengok yang iaitu 21 syarat. Ditakbirkan dengan bahasa Arab. Memang dah ada ke semayang angkat tangan Allah Maha Besar? Tak ada. Ni syarat 21 nya. Bunyi banyak kejut lah kitanya. 21 syarat. Allah 21. Hak mana? Yang pertamanya ditakbirkan dengan bahasa Arab. Tu syarat. Ada mak syarat lah bahasa Arab. Tapi hak Rumi ni dia tak ada letak nombor. Hak Jawi tu ada letak nombor tau. Nombor 1, nombor 2 ada kan hak Rumi. Ada pun hak Jawi saya baca tak ada ni, dan gitu je ni. Dia dan gitu je. Dia tak ada nombor. Hak Rumi tu ada letak nombor 1. Jadi hak ni yang pertama lah ni. Ditakbirkan dengan bahasa Arab bagi orang yang kuasa dengan dia dengan bahasa Arab. Dan jika tiada kuasa dengan bahasa Arab, dia mu'alaf baru masuk Islam, nak kata Allahu Akbar tak boleh sebut dianya bahasa Arab. Diterjemahkan, tu nescaya diterjemah akan takbiratul ihram dengan barang bahasa, dengan barang apa bahasa ada bahasa mana-mana pun boleh. Terjemahlah bahasa mana-mana pun. Tiba-tiba bukan bahasa dia disebut dengan bahasa lain pun boleh, tak apa. Bahasa mana-mana pun boleh. Contohlah kita kata dia ni orang Cina ke contohnya, dia baru masuk Islam, nak kata Allahu Akbar bahasa tak boleh. Bahasa Cina boleh lah. Dia kita takbir ikut bahasa Melayu, tak apa. Dia kata Allahu Akbar tak pandai sebut, Allah Maha Besar pandai sebut. Tapi dia orang Cina, bahasa Cina dia boleh, tak apa, nak terjemah mana-mana pun boleh. Dia gitu. Kalau tak boleh dengan bahasa Arab, untuk permulaan lah ni, hak masa tak boleh, tak kuasa tu. Kalau tak kuasa dengan bahasa Arab, diterjemahkan
Kemudian kita pergi ke hadapan ni membaca Fatihah 10 syarat. Pertamanya, dia ada nombor. Pertamanya, dia akan patuh dengan bahasa Arab. Dia tak kata jika kuasa. Kemudian tasyahud akhir ada 7 syarat. Pertamanya ada nombor juga, bahawa ada ia dengan bahasa Arab bagi orang yang kuasa dengan dia dengan bahasa Arab. Bagi orang kuasa. Kemudian salam pun rukun qauli juga, rukun bacaan juga. Maka bagi salam itu 9 syarat. Pertamanya, bahawa ia dengan bahasa Arab bagi yang kuasa. Jadi bagi yang kuasa belaka. Fatihah tidak. Fatihah ni bermula membaca Fatihah itu 10 syarat. Pertamanya dibaca akan Fatihah dengan bahasa Arab jika kuasa dah sebut. Dia lain dengan takbiratul ihram, dengan tahiyat, dengan salam. Fatihah ni ayat Al-Quran. Kok ke mana pun kena dengan bahasa Arab. Tak pandai baca dengan bahasa Arab, tak boleh terjemah. Takbir ni bukan ayat Al-Quran. Tahiyat akhir bukan ayat Al-Quran. Maka dengan bahasa Arab jika kuasa. Tak kuasa, terjemah. Adapun Fatihah pertamanya dibaca akan dengan bahasa Arab. Dia tak tulis jika kuasa. Mana kena bahasa Arab. Tak kuasa baca bahasa Arab. Ada tak surah lain yang dia pandai baca dengan bahasa Arab? Tak pandai juga Fatihah pun tak pandai. Mana ke tahu Fatihah dia tak pandai, kuliah dia pandai kan? Contoh, ganti dengan surah yang lain. Biar ayat sama panjang dengan ayat Fatihah. Kalau Fatihah tak pandai, kuliah tak pandai jugalah. Zikir. La ilaha illallah. Pandailah dia mengucap tu kama syahadah tu boleh tu. Tak, masa dia mengucap pun dengan bahasa dia juga. Misalnya, tak pandai juga nak kata la ilaha illallah. Kalau pandai zikir dengan panjang qada Fatihah. Zikir tu bahasa Arab. Dia mengucap pun dengan bahasa dia. Asyhadu tak boleh sebut pasudah. Dia hanya mengucap dengan bahasa dia. Jadi nak sebut la ilaha illallah pun tak pandai. Maka dia diam sekadar satu Fatihah sebelum dia rokok. Terjemah tak ada. Fatihah bahasa Arab. Tak boleh, tak ada terjemah. Tukar dengan ayat surah lain, tukar dengan zikir, tak boleh berlaku dengan bahasa Arab. Diam sekadar satu Fatihah. Tak ada terjemah. Takbiratul ihram, tahiyat akhir, salam dengan bahasa Arab jika kuasa. Tak kuasa, terjemah. Sebab apa? Ianya bukan ayat Al-Quran. Itu beza dia. Ini ilmu lah ni. Lah. Tak ada kena-kena dengan kita. Tapi kalau macam mana dengan orang baru masuk Islam, tetap dia wajib semayang. Nak semayang, nak baca apa? Fatihah tak pandai bahasa Arab, diam. Siapa ikut imam kau baca lah. Takbir dengan bahasa dia, tak disebut bahasa Arab. Berilah kertas ke dia bacaan terjemahan. Tahiyat akhir, ni terjemahan dia. Salam, ni terjemahan dia. Baca dengan bahasa dia. Pasti ada bacaan semayang dengan bahasa, terjemahan dengan bahasa masing-masing, pasti ada. Tapi nak cerita, dia tetap kena semayang dah. Terus semayang dengan takbir terjemah, tahiyat akhir terjemah, salam terjemah, semayang tu sah ke tak? Sah lah. Sah dah semayang. Ada ni. Fatihah je tak boleh nak terjemah. Dan kalau tak kuasa juga, Fatihah surah yang lain atau diganti dengan zikir yang lain dengan bahasa Arab tak kuasa juga, diam sekadar satu Fatihah. Itu syarat yang pertama. Dan dengan lafaz Allah, dengan lafaz akbar. Dengan lafaz Allah tu syarat yang kedua tau. Dan dengan lafaz akbar yang ketiga. Yang ke mana tu?
Ha? Yang kedua, jika tidak kuasa, diterjemah tu yang kedua dah. Oh, terjemah kedua dah. Terjemah kedua dah. Dah tak? Hak Jawi ni tak ada. Yang pertama, yang kedua tak ada. 21 syarat. Tapi syarat yang lain dia ada. Yang pertama, yang kedua ni tak ada ni. Oh, diterjemah tu yang kedua dah. Dan dengan lafaz Allah, dengan lafaz akbar. Asma Allah 99. Syarat dengan lafaz Allah. Ar-Rahmanu akbar, Ar-Rahimu akbar. Tak sah. Syarat Allah juga. Tu. Dah memang nak lain ke mana kita? Ada. Takbir Ar-Rahmanu akbar. Allah asma, Ar-Rahman asma. Takkan nak pakai asma Allah satu je. Asma ada 99, nama Allah ada 99. Tukar-tukar lah. Tak. Memang syarat dia Allah. Hak datang dari Nabi nya Allah. Tak nak tukar. Dan dengan lafaz akbar. Lafaz akbar. Akbar maha besar. Allahu kabir maha besar. Tak boleh nak tukar. Kabir pun tak boleh. Azim pun tak boleh. Banyak makna yang maha besar, maha agung. Tak boleh. Kena akbar. Berapa dah? Pak dah syaratnya. Senang je. Dan dengan tertik antara keduanya, Allahu akbar. Akbarullah tak boleh. Ni kita belajar syarat ni pelik bunyi dah. Kena tertik dua ni. Allahu akbar. Jangan balik. Akbarullah tak boleh. Walaupun makna dia sah. Makna dia sah. Makna dia betul. Allahu akbar, akbarullah. Makna dia sah. Makna dia betul. Makna dia tak lagi. Tapi tak boleh. Salam lain. Assalamualaikum. Wa'ana alaikumussalam. Boleh je? Tapi jangan buatlah. Orang lain Assalamualaikum warahmatullahi. Dia dah Alaikumussalam. Alaikumussalam. Orang dengar ngaji mana? Boleh. Tapi makruh. Boleh tukar. Boleh balikkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum dengan Alaikumussalam. Ada ni. Sebab apa? Kita ni beri salam, jawab salam, boleh tukar je. Jumpa kawan, Alaikumussalam. Aku dah beri salam kamu Alaikumussalam dah. Boleh je. Kawan kita Alaikumussalam, kita pun Assalamualaikum. Orang dengar dah mana hak beri, mana hak jawab. Boleh dah ke? Sebab tu kalau kita serentak Assalamualaikum serentak, okey dah, tak apa dah. Okey dah. Sebab apa? Assalamualaikum beri pun boleh hak tu, jawab pun boleh hak tu. Tapi jangan pelik lah mentang-mentang belajar. Awak pelik. Jumpa-jumpa Alaikumussalam, kawan tu pening. Dah bila aku salam ke dia, tiba-tiba Alaikumussalam ni. Nak Alaikumussalam kan orang Assalamualaikum. Walau kita pun Alaikumussalam. Gitu lah dah. Ni jumpa-jumpa Alaikumussalam, kamu tu belajar juga Assalamualaikum. Tak jadi ya. Kena kamu tu belajar. Tapi mana cerita salam hak rukun semayang ni boleh tukar. Tertik tu boleh tukar, tapi makruh. Assalamualaikum tiba Alaikumussalam, makruh. Tapi hak takbir ni tertik tu syarat. Akbarullah tak sah. Kena Allahu akbar. Walaupun sah dari segi makna sekalipun. Di syarat dia kena tertik Allahu akbar. Dan ada syarat yang kenang lah pula tak apa tak apalah. Umi tu tak apalah. Saya ni dam je ni. Tak ada nombor. Dan pada ketika berdiri pada sembahyang fardu. Takbir ihram ni pada ketika berdiri pada sembahyang fardu. Ni kalau baca sendiri ni kau boleh salah faham ni. Ni pernah dia ajar dalam TV. Walaupun uzur sekalipun tak boleh sembahyang berdiri,
takbir syaratnya dalam berdiri kalau sembahyang fardu. Lepas tu macam mana? Kena angkat, dia kata. Ada ni. Orang ni sembahyang duduk. Orang ni sembahyang mengiring. Sembahyang melentang. Untuk takbir dia kata wajib kena angkat. Sebab apa? Sebab tengok ni. Syarat dia nya dan pada ketika berdiri pada sembahyang fardu. Ketika berdiri ni. Tapi kitab pendek. Pada ketika berdiri bagi orang yang kuasa berdiri. Ada ni. Pada ketika berdiri bagi orang yang kuasa berdiri. Dia bagi orang yang kuasa berdiri. Bagi orang yang kuasa berdiri, takbir sama, Fatihah sama, rokok iktidal sama. Wajib dalam berdiri bagi orang yang kuasa ketika sembahyang fardu. Cuma sini dia bicara pendek ni. Dia bicara dan pada ketika berdiri pada sembahyang fardu. Ada pun bicara bab syarat Fatihah. Syarat Fatihah di hadapan. Syarat Fatihah di hadapan. Kedua-lapangnya bahawa membaca akan Fatihah padahal berdiri. Samalah dengan takbir. Atau ganti berdiri pada ketika uzur, duduk, mengiring, melentang. Comel sini. Ketika syarat Fatihah ada 10. Syarat baca Fatihah ada 10. Syarat yang ke-8, kedua-lapangnya bahawa membaca akan Fatihah padahal berdiri atau ganti berdiri pada ketika uzur. Mana? Pada duduk, pada mengiring, pada melentang. Tapi dia sebut pula sini ketika sembahyang fardu. Tak sebut. Ni hak takbir ni pada ketika berdiri pada sembahyang fardu, disebut sembahyang fardu. Tapi berdiri ni bagi siapa ni? Bagi orang yang kuasa. Atau ganti berdiri bagi orang yang uzur. Kalau baca sini lah, hak timbuk ajaran TV yang disuruh angkat. Hak mana hak sembahyang duduk, hak mana sembahyang mengiring tu, tak apalah, main duduk lah. Tapi masa takbir kena angkat. Angkat, peluk dulu, angkat. Dia pun takbir siap-siap, barulah letak semula. Dia ajaran TV gitu. Tiba-tiba tak ada orang nak angkat. Melainkan boleh angkat, tapi kena upah. Dia kata wajib upah. Nanyalah kalau orang ambil ilmu tu. Kan kita jumpa, belum tengok kan orang uzur semayang kan. Kita tengok orang semayang fardu duduk. Lepas tu masa takbir dia berdiri ke duduk? Dia duduk lah. Ni syarat berdiri ni bagi orang kuasa berdiri. Bagi orang uzur, takbir ke, Fatihah ke, rokok ke, iktidal ke, dalam duduk lah, dalam mengiring lah, dalam melentang lah. Kemungkinan lah dia ajar tu dia ambil sini, wallahu'alam. Tapi ajaran TV tu, maknanya kalau lah yang nak tolong angkat berdiri masa takbir tu minta upah, wajib upah. Gitu. Tu karut sangat gitu. Dia berdiri ni rukun yang lain, rukun yang ketiga nanti. Takbir rukun yang lain, Fatihah rukun yang lain, rokok iktidal rukun yang lain. Bagi orang yang kuasa berdiri sembahyang fardu, takbir, Fatihah, rokok, iktidal wajib dalam keadaan berdiri bagi orang kuasa. Ni sembahyang fardu lah. Kalau sembahyang sunat, sego mego, sembahyang duduk, takbir pun duduk, Fatihah pun duduk, rokok iktidal pun duduk, tak apa bagi sembahyang sunat. Walaupun dia kuasa, tapi pahala sembahyang tinggal separuh. Kalau dia kuasa lah. Tapi kalau dia sembahyang duduk, sembahyang sunat duduk kerana dia pun uzur, boleh pahala penuh.
Adapun sebagai fardu, berdiri menjadi rukun bagi orang yang kuasa. Jadi takbirnya berdirilah. Fatihah rakaat tidak berdirilah. Tapi kalau dia uzur, takbir dan duduk Fatihah dan duduk, rakaat tidak dan duduk. Dia berdiri rukun lain. Dia bukan berkait dengan takbir, Fatihah rakaat dan i'tidal. Tapi contohlah, orang tu semai duduk. Sebab dia pening kepala. Pening sungguh pun payah duduk. Selesai baca Fatihah nak rokok ni, hilang pening kepala. Dia wajib berdiri untuk rokok. Dia tak boleh nak rokok dan duduk sebab dia sudah kuasa berdiri. Ada ni. Dia masa rokok tu pening lagi. Dia pun rokok dalam duduk. Dan sampai dia pun rokok. Rokok dalam sampai duduk. Dia rokok tu, kita buat masalah lah. Hilang pening kepala. Dia wajib i'tidal dalam keadaan berdiri. Kena bangun. Dia main duduk, takbir pun duduk, Fatihah pun duduk, rokok pun duduk. Sebab dia sakit kepala kita buat masalah. Lepas dia rokok tu, hilang pening kepala. Ada ni. Dia wajib kena sami Allahu liman hamidah kepada berdiri. Bukan kepada duduk asal. Wajib pada berdiri. Sebab apa? Sebab dia sudah kuasa. Biar tidak duduk nanti orang kedua lah, lepas sujud 2 kali barulah bangun berdiri. Tak boleh. Sebab dia sudah kuasa. Maka tidak dia wajib dalam keadaan berdiri. Kalau kuasa. Sama dengan takbir. Takbir dan berdiri ketika sembahyang fardu ni bagi orang yang kuasa. Tapi kena berdiri molek lah ni bagi orang kuasa ni. Ada orang dia terawih, dia bangun selu-selu, Dok tu imam cepat takbir ihram kan. Dia takbir tu tegak molek berdiri takbir ihram dah. Sebab nak kejar tu imam ke mana. Tak boleh. Dia kena berdiri dulu baru boleh takbir. Sebab dia orang kuasa. Tu ni sesuai sunat. Sunat tak apa. Sunat tak apa. Bukan kata tak berdiri dan duduk pun boleh takbir. Tu main sunat lain. Tu main sunat. Cuma saya pernah peringatnya baca Fatihah. Baca Fatihah. Ni bagi orang yang uzur, dia baca Fatihah ni sebagai fardu, bukan sebagai fardu. Dia tak tegak molek lagi, dia bismillah dah. Sebab dia lambat nak kat keempat ni, tasyahud awal, imam naik kat ketiga, dia pun naik kat ketiga ni lambat. Tak dah tegak molek, dia bismillah dah. Tak boleh. Sebab Fatihah syarat dia berdiri. Sebab dia kuasa ni. Cuma dia lambat nak tegak sebab dia ada uzur dia. Tapi berdiri dia kuasa. Cuma nak bangun cepat dia lemah. Tapi dia bismillah tu agak cepat. Tak boleh. Sebab takbir, Fatihah, rakaat, i'tidal bagi orang kuasa adalah ketika berdiri. Jadi orang ni takbir pada kita berdiri pada sembahyang fardu ni bagi orang yang kuasa. Kalau dia uzur, gantilah duduk ataupun mengiring ataupun melentang, dia pun takbir. Dan ketiadaan mat hamzah lapah Allah. Dan ketiadaan mat kan hamzah lapah Allah. Hamzah Allahu Akbar. Gitu. Dia panjang hamzah tu. Allahu Akbar. Ni saya pernah dengar ni. Dia macam nak tarik niat. Dia Allahu Akbar. Panjang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar akan keluar hamzah istifham. Adakah Allah Maha Besar? Dia makna lain. Ada ni. Satu lagi di hadapan tu. Ni ketiadaan, depan dia ada selagi tu. Ketiadaan makkan akan ba akbar. Satu lagi. Kadang-kadang Allahu Akbar. Dia panjang situ. Nak tarik niat tu lah. Ada yang saya pernah jumpa Allahu Akbar. Saya pernah jumpa lagi nya Allahu Akbar. Ni. Tu yang berapa tu?
Dan ketiadaan matkan, panjangkan hamzah lafaz Allah, dan tiada menggugurkan hamzah akbar, dan ketiadaan matkan akan ba akbar, dan tiada menggugurkan hamzah akbar. Jangan Allah kebar, Allah kebar, hamzah akbar tu dibuang. Memang tidak sah lah. Yang dua ni nak jaga. Jangan matkan hamzah pada lafaz Allah, jangan matkan ba pada lafaz akbar. Mat ni panjanglah mat ni. Jangan panjangkan Allah, jangan panjangkan akbar. Ini syarat dia Allahu akbar. Jadi tu panjang, akan keluar dipanggil hamzah istifham. Makna dia apa? Adakah Allah Maha Besar? Adakah pula? Syok ke? Allahu akbar, Allah Maha Besar. Allahu akbar, adakah Allah Maha Besar? Tu makna lain situ. Jangan. Hasil lagi. Dan ketiadaan mak akan ba akbar, alif kaf ba ra. Kalau mat kan ba tu jadi akbar, alif kaf ba alif ra, alif kaf ba alif ra. Akbar, Allahu akbar, Allah Maha Besar. Allahu akbar. Akbar ni jamak daripada kabrun. Kabrun ni tiflung zu wajihin wahid, kopang yang ada tutup sebelah. Kopang geduk tu akbar. Kompang ditutup dengan kulit sebelah, sebelah kosong. Geduk kan? Geduk ke beduk? Beduk. Geduk. Ada mana betul? Geduk betul. Geduk betul. Ya kau jabak lelaki ni. Geduk ke beduk? Di Singapura ada beduk tau. Beduk apa? Kalau di Singapura? Beduk tau Singapura tau. Beduk bukan geduk. Geduk tu orang ke payung. Dah betul tau. Beduk tau. Awak baca buku dia. Tapi bukan pakai payung, Terengganu geduk belaka. Terengganu geduk belaka. Bukan yang kata kau pakai payung pula. Geduk belaka. Beduk tu orang sekolah beduk. Kalau kita Terengganu cakap beduk, orang beduk. Geduk. Geduk memang lorat kita geduk lah. Dia geduk tu kan dia kulit sebelah tutup, sebelah kosong. Itu akbar. Akbar Maha Besar. Akbar kompang ataupun geduk. Tengok makna jauh lagi. Kalau tahu makna kata gitu juga kapi orang ni. Tak tahu makna, tak sah takbiratul ihram, tak sah sembahyang. Kalau tadinya Allahu akbar, adakah Allah Maha Besar? Tak sah takbir gitu. Allahu akbar, Allah geduk, tak sah takbir gitu. Ada ni. Dia niat dia Allah Maha Besar, cuma jadi makna lain. Niat nak kena betul, buat kena betul dulu. Kalau baca tu salah, niat betul tak pakai. Ada ni. Dua patah jenis rukun kauli kena belajar walaupun dua patah. Dua kalimah je kan, dua lafaz je kan. Allahu akbar kena belajar molek. Nanti salam pun Assalamualaikum. Kena belajar molek. Ada orang Assalamualaikum, Assalamualaikum, alif lam duduk mana? Pada ni Fatihah 7 ayat je. Quran 6,000 lebih ayat Al-Quran.
Al-Quran 6,000 lebih tu orang hafal Al-Quran duk dada. Kita Fatihah je rasa betulnya, tapi kita tak belajar. Lepas tu macam nak semayang. Tasyahud akhir tu rukun juga, kena perbetulkan. Tak betul tak sah semayang. Allahu Akbar 2 lafaz je, Assalamualaikum 2 lafaz je, kena belajar. Tak kena, tak sah semayang. Ini rukun bacaan, rukun kauli. Kalau bacaan yang sunat, baca salah tak dapat pahala sunat. Ini bacaan rukun. Ada ni. Kalau ni saya pernah tegur belaka ni. Allahu Akbar saya pernah tegur. Allahu Akbar saya pernah tegur. Dia saya tegur ni orang jenis campur was-was sikit. Dia campur was-was. Jadi takbir dia jadi kuat. Jadi kita duduk jauh pun dengar. Ni sakit telinga dengar. Sakit telinga. Dia was-was ni takbir dia kuat sedikit lah. Jadi bila kita duduk jauh pun terdengar. Duduk Allahu Akbar. Bunyi jauh. Maknanya kita duduk jauh dia pun bunyi. Allahu Akbar. Boleh dah niat ke dia. Ni biasa orang nyakit was-was. Aduh, dia kata, jangan tegur dia. Dia beken. Apa-apa lah nak tegur depan orang, dia marah lah. Tegur seorang-seorang, siapa takkan dia nak marah. Dia terima kasih lagi. Dah kata beken, tegur tak kena cara. Kalau tegur seorang-seorang, kenapa dia nak marah kitanya? Nak molek, nak marah apa? Terima kasih. Cuma lepas tu takbir dia perlahan. Tak tahulah molek ke tak molek. Tapi tak apalah, sesalah. Takbir tak kuat dah. Dia kuat tu kan dia was-was. Bila dia was-was, takbir dia salah. Sebab itulah saya ingat semua, kalau payah nak dapat niat dululah. Niat dulu. Niat dulu boleh ke? Ada pandangan dalam mazhab Syafi'i, boleh niat dulu sebelum Allahu Akbar. Kalau 3 mazhab lain, memang diharuskan niat dulu. Kita nak cerita lah mazhab lain. Kita cerita mazhab Syafi'i, ada pandangan daif, kita dibenarkan niat sebelum Allahu Akbar. Tapi rapatlah, jangan jauh sangat. Niat dulu molek-molek, kosok ta'aruk ta'ayun saja aku semai pada zuhur, barulah Allahu Akbar. Tak ada, serik jalan. Ini bagi orang yang ada problem lah. Kerana problem niat tu dia jadi takbir dia salah. Mari jadi Allah. Ni nak tarik niat. Allahu Akbar. Ni dia payah. Jadi kalau payah tu, ambil kelonggaran syarak. Ada khilaf di kalangan ulama. Kalau kita terbang juga, memaksa juga, nak niat dalam Allah Akbar, akhirnya takbir tu sebut salah. Takbir mudah je. Orang lain takbir comel-comel, orang lain takbir. Allahu Akbar, comel-comel orang lain takbir. Tapi kenapa jadi takbir kita seorang jadi salah? Kerana kita payah nak dapat niat. Dan kalau ada masalah seumpama tu, niat dulu. Tak usah duduk paksa-paksa dirilah. Sebab benda ada khilaf. Ini cerita mazhab Syafi'i ni ambil pandangan kalau mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tak syarat takbir dalam Allahu Akbar. Kalau mazhab Hanafi tu rumah tu tadi, kalau ada jabat nak pergi mana? Nak pergi sembahyang. Niat dah tu, jadi dah tu. Kalau mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hambali, Maliki jauh sangat. Biarlah rapat-rapat dulu kau dengan sembahyang. Awal-awal tu tangga pun niat dah. Mazhab Hanafi boleh dah. Kalau mazhab Hanafi ada ni. Jadi bukan kita nak pakai pandangan lain. Cuma bagi orang yang tertentu, orang yang ada masalah tertentu, dia nak memaksa dalam perkara yang ada khilaf ulama, akhirnya punah lafaz takbir. Punah lafaz takbir. Orang lain comel-comel Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan lalu tu. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar tu mai sebelah saya. Mai sebelah. Daripada mula takbir
Lepas tu takbir berpindah rukun, begitulah dia takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa berpindah rukun, Allah, kita semayang sebelah ni pun jadi terganggu semayang. Terganggu. Sudah beri salam, baca wirid, berjemaah di masjid. Masa nak salam dia tegur. Ustaz, dia tegur. Dia tegur sedang molek. Dia tegur. Dia kenal, boleh dia tegur ustaz gitu. Jadi kita boleh tegur dia takbir tak ni. Kalau dia tak kenal, kita tegur, mu siapa? Mula susah. Dan ni dia tegur ustaz, dia kata dia kenal. Dia tegur ustaz, sabar kita tegur dia pun. Saat ni takbir tu panjang juga cerita. Tapi okey, sebab tak ada orang lain tak perasan. Orang tak perasan. Kita cakap dua orang je. Tepat tu lah. Orang lain bangun semayang ba'diyah lah pulaknya. Tegur lah. Kena tegur benda gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia panjang situ. Allahu Akbar. Dia panjang satu tempat saja. Allahu Akbar. Nanti aku bicara di bawah tu. Allahu Akbar. Situ je tempat panjang. Tok Bilal ni dia punya napah panjang mana pun, situ je dia panjang. Tok Bilal bang. Punyalah napah dia panjang, di mana dia panjangnya? Allah, situ je dia panjang. Satu tempat saja boleh panjang. Ini kita ni semayang pun, satu tempat saja boleh panjang. Allahu Akbar. Situ je boleh panjang. Satu je. Panjang mana boleh paling panjang 7 halih 14 harakat. Allah, niat apa tu? Allah. Sebelah takut dengar gitu. Apa dia ni? 7 halih 14 harakat. Itu last. Sama juga dengan orang bang. Orang azan bang tu sama juga. 7 halih 14 harakat. Lebih daripada tu tak sunat jawab. Dan bang dia kena bang semula, tak sah bang dia tu. Dia hanya setakat 7 halih 14 harakat saja. Hak paling panjang. Kemudian hak ni dia ada lagi ni. Dan ketiadaan tasydid akan dia. Tasydid akan ba. Allahu Akbar. Tasydid ba tu tak ada lah. Dan ketiadaan menambah waw yang sakin, waw yang mati atau yang berbaris. Menambah ni antara dua kalimahnya, dua kalimah takbir. Allahu Akbar ditambah dengan waw. Waw sakin, waw mati bunyi mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar kalau waw bagi atas. Tu tak sah belaka lah. Ni mari mana ke ni? Ni mana syarat dia? Ketiadaan menambah waw yang sakin, yang mati atau yang berbaris antara dua kalimahnya, dua kalimah takbir. Mana waw yang sakin? Allahu Akbar. Mana waw yang berbaris? Allahu Akbar. Jadi Allah dah maha besar. Kalau Allahu Akbar, orang lala maha besar. Orang lala maha besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adakah Allah maha besar? Allahu Akbar. Orang lala maha besar. Allahu Akbar. Allah gede. Ini salah pula ke ni. Yang boleh panjang satu je. Allahu Akbar. Setepat tu boleh panjang. Allahu Akbar. Panjang A tak boleh, panjang hu tak boleh, panjang bar tak boleh. Satu tempat je. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adakah Allah maha besar? Allahu Akbar. Orang lala maha besar. Allahu Akbar. Allah gede. Ini semua tak sah belaka takbiratul ihram. Hak ni lah hak 21 syarat. Bunyi banyak. Syarat-syarat ni ada belaka dah lah. Cuma kita nak isah je. Cuma ni ilmu. Takbir kita macam mana, tu kita kena dengar guru lah pula atunya. Nak pastikan takbir kita betul. Dan ketiadaan waw dahulu daripada lafaz Allah.
wallahu akbar. Tu tak ada belaka lah tu. Tu syarat-syarat siapa keluar 21 syarat ketika takbiratul ihram. Bunyi bilangan banyak tu kejut kita 21 syarat. Dah mula-mulanya dengan bahasa Arab. Memang dah. Dengan lafaz Allah. Memang dah. Kita tahu asma Allah 99, nama Allah 99. Tak pernah nak tukar Ar-Rahmanu Akbar ke Ar-Rahimu Akbar, tak ada benar tunya. Tu syarat dia. Jadi 21 syarat Fatihah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.